nama dia yang walamma balagha sallallahu alaihi wasallam khamsan wa thalathina walamma balagha sallallahu alaihi wasallam khamsan wa thalathina sanatan banat quraisyul ka'bata linsidaiha bisuyulil abtahiyah. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusia 35 tahun, masyarakat Quraisy membina semula Kaabah yang sudah rosak kerana dilanda banjir. Kaabah pernah banjir. Wa tanaza'u fi raf'il hajaril aswad fa kullun arada raf'ahu wa rajaa. Setelah selesai pembangunan semula itu, mereka bertengkar dalam perkara meletakkan semula Hajarul Aswad ke tempatnya, kerana setiap kelompok suku di Makkah ingin meletakkan batu itu berebut. Wa 'azumal qilu wal qalu wa tahalafu 'alal qitali wa qawiyatil asabiyah. Pertengkaran itu menjadi-jadi, semakin menjadi-jadi. Masing-masing mempertahankan pendapatnya hingga hampir terjadi pertumpahan darah dan perang suku kaum. Thumma tada'u ilal insafi wa fawwadul amra ila dhi ra'yin sa'ibin wa anah. Kemudian mereka cepat menyedari kesilapan mereka dan menyerahkan persoalan itu kepada sesiapa saja yang luas pemikirannya dan dapat menyelesaikan masalah itu dengan adil dan saksama. Fahakama bitahkimi awwali dakhilin min babis sadanati syaibiyah. Mereka sepakat untuk menjadikan hakim sesiapa saja yang mula-mula masuk dari pintu Syaibah, khadam Kaabah, keesokan harinya. Fakana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam awwala dakhilin faqalu hadzal amin wa kulluna naqbaluhu wa nardah. Kebetulan sekali, takdir Allah lah, orang yang mula-mula masuk melalui pintu tersebut adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Maka berkatalah mereka, ini dia Al-Amin, iaitu orang yang jujur. Segenap kita bersetuju untuk menerimanya sebagai hakim dan akan menerima keputusan yang dibuatnya dengan senang hati. Fa'akhbaruhu bi'annahum raduhu an yakuna sahibal hukmi fi hadzal mulimmi wa waliyah. Lalu mereka ceritakan kepada Nabi Muhammad perihal yang mereka hadapi berkenaan dengan Hajarul Aswad, dan mereka menyatakan persetujuannya sekiranya Rasulullah bersedia untuk menghakimi persoalan yang sedang mereka hadapi. Fawada'al hajara fi thawbin thumma amara an tarfa'uhul qabailu jami'an ila murtaqah. Maka Rasulullah meletakkan Hajarul Aswad itu di atas sehelai kain 4 segi, kemudian menyuruh masing-masing kabilah mengangkatnya bersama-sama ke tempat asalnya. Farafa'uhu ila maqarrihi min rukni hati kalbaniyah. Maka mereka mengangkat Hajarul Aswad itu ke tempatnya di penjuru Kaabah. Wa wada'ahu sallallahu alaihi wasallam biyadihi syarifati fi mawdi'ihi al-ana wa banah. Dan diletakkanlah Hajarul Aswad itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke tempat asalnya dengan tangan baginda yang mulia sebagaimana yang kita lihat sekarang. Habis Habis Jadi patutnya lagunya 4. 2 pula Jadi kalau nak kenakan lagunya
ووضعه صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة في موضعه الآن وبناه. Atirilah tak ada sini. Ada kan? Atirillahumma qabrahul karim bi'arfi syadhim min salatin wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Taburkanlah kiranya ya Allah pusara baginda yang mulia dengan wangi-wangian semerbak aneka puspa berupa doa restu dan kesejahteraan kepadanya. Ya Allah, limpahkanlah selawat, salam dan keberkatan ke atasnya. Walamma kamula lahu sallallahu alaihi wasallam 40 sanatan ala awfaqil aqwali li zawil alimiyah. Tatkala usia baginda sallallahu alaihi wasallam telah mencapai 40 tahun menurut jumhur para ulama, ba'athahullahu ta'ala lil alamin bashiran wa nadhiran fa ammahum bi rahmah. Allah melantik baginda menjadi pemberi khabar gembira dan khabar petakut. Khabar buruklah kepada segenap manusia dengan kasih sayangnya. Wa budi'a ila tamami sittati ashharin birru'yas sadiqatil jaliyah. 6 bulan genap lamanya Rasulullah bermimpi, yakni mimpi yang membawa erti sebenarnya. Fakana la yara ru'yan illa ja'at mithla falaki subhin adha'a sanah. Tidak pernah baginda bermimpi melainkan menjelma dalam penglihatan baginda suatu sinaran penaka sinaran pagi memancar mengelimantang. Wa inna mabtudi'a birru'ya tamrinan lil quwwatil basyariyah. Mimpi-mimpi permulaan ini bermaksud untuk menggembling kemanusiaan baginda dengan kukuh, li'alla yafja'ahul malaku bi sarihin nubuwwati fala taqwahu quwah, supaya kelak baginda jangan gentar berhadapan dengan malaikat pembawa wahyu bagi menetapkan kenabian baginda. Allah Ta'ala datangkan mimpi dulu, nanti biar tak takut jumpa malaikat Jibril. Wa hubbiba ilaihil khala'u fakana yata'abbadu bihira'il layalil adadiyah. Dalam pada itu baginda amat suka berkhalwat. Khalwat ni bersendirian. Orang Melayu berkhalwat ni berdua-duaan lelaki perempuan, bersendirian antara lelaki dan perempuan. Asal makna bahasa Arab khalwat tu bersendirian, sorang-sorang, dan beribadah di Gua Hira selama beberapa malam. Patut kalau dua lelaki perempuan dia bukan berkhalwat, itu bukan sendirian, berdua kan. Itu merenda lah. Tapi dah sinonim bahasa Melayu, tangkap khalwat. Khalwat bahasa Arab bersendirian, seorang-seorang. Seorang-seorang tak jadi apa, ni berdua ni. Dua ni jadi macam-macam ni. Baik, tu songkonnya kita tahu asal perkataan khalwat tu bersendiri. Jangan pula imam mana? Imam kat bilik sedang berkhalwat. Bersendirian. Oh, bersendirian. Wah, imam berkhalwat. Wah, kecoh kata. Betul tak? Bersunyi-sunyian punya juga. Jadi senyap-senyap. Biasanya kalau tentang ibadat ni seorang dirilah. Betul tak? Jadi kalau kataan khalwat tu kalau bahasa Melayu khas untuk benda yang tak baik je. Sebenarnya ada benda yang baiknya, iaitu bersunyi-sunyian. Maknanya dia nak ibadat, nak fokus lah. Bising-bising macam mana?
kuliah bising, orang ibadat bising. Bising je. Kau tak nak dengar kuliah, sudah, jangan bising, orang lain nak dengar. Kau tak nak ibadat, sudah, jangan ganggu orang lain ibadat, baik. Jadi kena tempat khas, tu yang nak datang perkataan khulwat tu. Lagi satu, pada masa ini agama Islam belum tersebar, jadi belum belum terang-terangan, ibadat tak boleh berterang-terangan lagi, baik. Ila an atahu fihi sarihul haqqi wa wafah. Pendek sangat, tak dapat buat lagu sangat. Hinggalah datang kepadanya Jibril membawa wahyu. Wa dzalika fi yaumil itsnaini li sab'a asyrata lailata khalat min syahril lailatil qadariyah. Hal ini terjadi bila berlaku Jibril datang tu bawa wahyu. Hal ini terjadi pada hari Isnin malam 17 Ramadan. Itu nama, apa nama tu? Nuzul Quran tu. 17 Ramadan. Saat purnama telah berlalu di malam Qadar. Purnama tu apa? Bulan lah. Bulan purnama telah berlalu di malam Qadar. Wasamma aqwalun li sab'in awil arba'i wa ishrina minhu aw li samanin min syahri maulidihi alladhi bada fihi badru muhayyah. Ada pula pendapat yang mengatakan tanggal 7 atau tanggal 14 Ramadan. Ada pula yang mengatakan tanggal 8 Rabiul Awal, di saat-saat rembulan menjulang naik. Faqala lahu iqra fa'aba faghattahu ghattatan qawiyah. Kemudian Jibril menyuruh baginda membaca dengan ucapan iqra, maka Rasul enggan, lalu Jibril memeluk Nabi sekuat-kuatnya. Thumma qala lahu iqra fa'aba faghattahu thaniyatan hatta balagha minhul juhdal wa ghatta. Juhda, bukan juhdal. Maka Jibril menyuruh baginda untuk membaca semula, namun baginda masih menolak. Kemudian Jibril memeluk baginda kali yang kedua hingga beliau merasa kepayahan oleh pelukan itu. Rapat, ketat, dipeluk ketat, erat. Thumma qala lahu iqra fa'aba faghattahu ghattatan salisatan liyatawajjaha ila ma sayulqa ilaihi bijam'iyah. Kemudian Jibril menyuruh semula beliau ataupun baginda untuk membaca, namun baginda masih menolak. Maka Jibril pun memeluk baginda kali yang ketiga supaya baginda dapat mengumpulkan seluruh kekuatan, tenaga dan fikiran baginda. Wa yuqabiluhu bijiddin wajtihadin wa yatalaqah. Semoga dapat baginda menerima wahyu itu dengan sepenuh jiwa raga baginda. Thumma fataral wahyu thalatha sinina aw thalathina syahran liyashtaqa ila intishaqi hati kan nafakhatish syadhiyah. Kemudian terputuslah wahyu itu selama 3 tahun atau selama 30 bulan. Dengan demikian timbullah kerinduan yang mencengkam di hati baginda untuk menerima tiupan yang maha aneh, yakni wahyu itu. Lepas tu 3 tahun tak turun wahyu, Iqra saja. Lepas kali turun wahyu tu 3 tahun tak turun sampai Rasulullah rindu nak dapat wahyu. Thumma unzilat alaihi ya ayyuhal mudassiru faja'ahu Jibrilu wa nadah. Kemudian diturunkan Allah padanya wahyu yang berbunyi ya ayyuhal mudassir, yang dihantarkan oleh Jibril pada baginda. Ya wahai, ayyuhal, wahailah, mudassir, yang orang yang berselimut. Fakana linubuwatihi fi taqaddumi iqra bismi rabbika syahidun ala anna laha sabiqiyah.
Hal ini menunjukkan bahawa ayat yang lebih dahulu turun kepada Nabi ialah Iqra' bismi rabbika. Wattaqadduma ala risalatihi bil bisyarati wan nidharati liman da'a. Dan lebih dahulu daripada pengutusan baginda untuk memberi khabar gembira dan khabar buruk kepada sesiapa yang baginda seru. Attirillahumma qabrahul karim bi'arfi syadhim min salatin wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Taburkanlah kiranya ya Allah pusara baginda yang mulia dengan wangi-wangian semerbak aneka puspa, berupa doa restu dan kesejahteraan kepadanya. Ya Allah, limpahkanlah selawat, salam dan keberkatan ke atasnya. Wa awwalu man amana bihi minar rijali Abu Bakrin sahibul ghari was-siddiqiyah. Orang yang mula-mula beriman dari kalangan lelaki dewasa ialah Abu Bakr. Bahasa Arab nama asalnya Abu Bakr. Orang Melayu susah nak sebut Bakr. Jadi orang Melayu sebut Abu Bakar asal, tapi bila Abu Bakar dah dibuat main. Abu Bakar Ali, dah Ali kena bakar pula. Apa lagi dibuat main? Jangan. Nama sahabat. Nak buat lawak lain lah. Dulu saya pun ada juga, kecil-kecil tak perasan, tak tahu kadang kan. Abu Bakar Ali yang terbakar, Abu yang bakar Ali. Astagfirullahaladzim. Jadi jangan buat main lah. Lepas ni dah tahu, jangan. Asal bahasa Arab Abu Bakr, Bakr. Sahabatnya yang bersembunyi bersama baginda di dalam gua dan orang yang bersifat siddiq. Kenapa dipanggil siddiq? Sebab dia ni apa yang Rasulullah sampaikan semua dia, orang Jawa kata nggeh, iakan. Orang Melayu kata mengiyakan. Apa yang Rasulullah sebut ni memang ya betul. Dia membetulkan sahaja. Bukan membetulkan, memperbaiki, tidak. Membenarkan, mengiyakan. Dia panggil gelar Abu Bakar As-Siddiq. Tak banyak rewel lah. Ni kitab ni hukumnya ni sembahyang sunat kalau ada sembahyang qada ni haram. Tapi tak ada. Tapi ustaz tu kata tak ada. Ya tak? Kitab Sabilul Muhtadin, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari kata siapa ada sembahyang fardu yang pernah ditinggal tanpa uzur, sengajalah tinggalnya masa muda-muda, huha-huha, ya tak? Maka haram sembahyang sunat, haram sembahyang fardu kifayah, malah haram tawaf. Ya tak? Tawaf sunat ke tawaf sahaja, semua tawaf itulah nanti kena ulang balik. Tapi sembahyang sunat, sembahyang fardu kifayah, contoh sembahyang mayit, sembahyang jenazah haram selagi tak habis. Tarawih sembahyang sunat. Habis sembahyang jenazah ni mak saya meninggal, itulah. Siapa suruh tinggal? Maknanya nak cerita kepentingan sembahyang fardu, jangan ditinggal lagi, itu hutang dengan Allah Ta'ala. Jadi kalau orang yang macam Sayyidina Abu Bakar, mengiyakan, qada je lah, kira dah banyak kan. Ada pernah saya buka perkara ni dekat surau Ulu Tebrau, Felda Ulu Tebrau kan, ada jemaah ni tenganga keluar perkataan pasal apa? Itu kantoi di sini. Dia sebut ni haram ya, kan wajib qada. Dia punya kau janganlah sebut kantoi. Macam mana dah terlepas mulut dia kan. Orang pun tahulah, ini kes ni kau lah ni terlibat kata kan. Dia boleh pasal apa? Dia terbayang dia punya daripada muda, daripada sejak apa nama ni, balik sampai entah tahun bila baru dia cukup sembahyang tak rongak-rongak. Dia punya terbayang banyak nak diqada ni kata. Sebab kerana banyak sangat tu sampai ada yang kata ni sebenarnya tak wajib ni, kita sembahyang sunat taubat je dah selesai semua. Kalau macam tu saya hutang awak 100,000,
Lepas tu saya minta maaf ke, saya apa kan, saya bayar hutang awak RM10 je. Nak tukarkan sembahyang sunat taubat tu tak macam mana tak tahu kan. Cakaplah saya ni tak mampu nak bayar 100,000, dah pinjam 100,000, dah belanja dah habis dah semua. Jadi saya dah miskin sekarang ni. Jadi saya bayar yang semampu saya lah RM10, ya. Harap-harap yang lain tu dapat dihalalkan lah. Wah, kalau macam tu senang. Ni tak hutang dengan Allah Ta'ala. Habis kalau tak habis Ustaz meninggal dunia, ya mudah-mudahan awak dah niat nak qada, mudah-mudahan walaupun tak habis awak qada, mudah-mudahan Allah Ta'ala terima. Bukan kata tak sempat habis, baru tahu malam ni, baru nak buat malam ni, tak sempat, habis nyawanya, tapi niat dah ada, mudah-mudahan Allah Ta'ala terimalah. Ya tak? Wah, hutang tak nak bayar, boleh sikit tak apa, bayar sikit-sikit tak apa, jangan tak bayar langsung. Ya tak? Macam-macam lah hutang, PPN ke, bank ke kan. Masa tak mampu sampai muflis. AKPK kan ada. Kenapa AKPK? Dia akan kecilkan hutang tu. Kalau bulanan dikumpul-kumpul hutang 1,000, nanti dia slot dengan bank-bank yang awak hutang tu. Tapi AKPK yang dia bantu kad kredit dan juga loan, personal loan. Kalau ada rumah ke kereta, itu dia tak tolong. Itu awak apa nama ni? Lelong. Itu solution dia. Pasal bendanya ada. Jadi maknanya tak apa kita kad kredit banyak-banyak, nanti AKPK tolong. Itu kalau dikecilkan jadi 100, 200, sedaplah. Buatnya dah dikecilkan pun 1,000, mampus. Baik, sambung. Jadi panjang sangat ni ya. Sayyidina Abu Bakar mengiyakan, tu digelar Abu Bakar As-Siddiq, benarkan, tak banyak rewel, tak banyak cerita. Baik, sambung. Wa minas sibyani Aliyyun wa minan nisa'i Khadijatul lati thabbatallahu biha qalbahu wa waqah. Dan dari kalangan kanak-kanak pula ialah Ali bin Abu Talib, dan dari kalangan wanita ialah Siti Khadijah yang telah dipilih oleh Allah untuk memberi semangat kepada baginda dalam perjuangan. Dipilih kat situ bukan Allah Ta'ala tengok belik baru Allah Ta'ala pilih, tidak, dah masuk dalam takdir. Jangan kita ingat ni kita buat baik ni Allah Ta'ala telik kita 70 kali telik. Dah telik barulah Allah Ta'ala pilih. Tidak, dah masuk dalam takdir ya. Baik. Wa minal mawali Zaid bin Harithah wa minal ariqai Bilalul ladzi azzabahu fillahi Umayyah. Dari kalangan hamba sahaya pula ialah Zaid bin Harithah dan Bilal yang pernah disiksa oleh tuannya Umayyah. Dulu nama tuan kepada Bilal Umayyah. Wa aulahu maulahu Abu Bakrin minal itqi ma aulah. Kemudian ditebus oleh Abu Bakar untuk dimerdekakannya. Sayyidina Abu Bakar beli Bilal, kemudian dibebaskan. Thumma aslama Uthman wa Sa'd wa Sa'id wa Talha wa ibn Auf wa ibn ammatihi Safiyah. Berikutnya masuk Islam pula Uthman, Sa'id, Talha, Abdurrahman bin Auf dan anak saudara bapanya bernama Safiyah. Wa ghayruhum mimman anhalahu as-siddiq rahiqit tasdiqi wa saqah. Selain daripada itu, ramai lagi yang memeluk agama Islam atas usaha dan kegigihan Abu Bakar As-Siddiq. Ya Allah, dia yang tolong. Merdekakan hamba tu ingat berapa tak tahulah Kalau lembu aja beli dah 6,000, 7,000, tak? Ini orang dibeli. Tak berapa harga. Kalau cerita Tiga Abdul tu macam murah aja kan. Ni murah sikit ni pasal dah tua krepot kata. Sabar ajelah. Awak jual mahal sangat ni. Yang nak beli tu ni juga. Baik, sambung
Wa ma zalat ibadatuhu sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi makhfiyah. Selama itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih menjalankan ibadat secara bersembunyi-sembunyi bersama para sahabat baginda. Sembunyi-sembunyi hatta unzilat alaihi fasda bima tu'maru fahajara bidu'ail khalqi ilallah, hingga turun kepadanya ayat fasda bima tu'mar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan seruan secara berterang-terangan dan beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala pun terang-terangan. Walam yab'ud minhu qaumuhu hatta aba alihatahum wa amara bi rafdi ma siwal wahdaniyah, dan tiadalah baginda ditinggalkan oleh kaumnya hinggalah baginda mengecam segala berhala sembahan musyrikin serta menyuruh mereka meninggalkan sembahan selain kepada Tuhan yang Maha Esa. Mula-mula agama Islam disebarkan, kaumnya tak kisah, tapi terkejut jugalah bahawa agama baru konon-kononnya, tetapi masih lagi boleh berkompromi, tak adalah tak kisah sangatlah. Tapi bila saja Rasulullah mengatakan bahawasanya jangan sembah berhala, berhala bukan Tuhan, yang Tuhan hanya Allah Ta'ala. Tatkala dikatakan sembahan mereka tu bukan Tuhan, masa itulah musyrikin Mekah ni naik angin, naik darah, macam-macam naik lah semualah, naik angin, naik darah, marah semualah. Jadi kita jangan berperangai macam tu lah, ya tak? Awak nak ustaz nak kuliah, nak ceramah, jangan sentuh kesalahan kami. Jangan sentuh orang tak sembahyang qada ke, jangan sentuh. Ustaz nak kuliah lah, bawalah apa kitab ustaz nak. Jangan, kita jangan macam tu. Ini pengalaman guru saya lah. Saya setakat ni belum jumpa lah kan. Kalau jumpa saya jawab yang sama lah. Oh, ini sama macam yang Rasulullah jumpa ni. Ya tak? Jadi sebelum berlaku kita jangan jadi macam tu lah. Ustaz nak ceramah, cerita yang baik-baik je. Amar ma'ruf saja, tak perlu nahi mungkar. Macam mana? Amar ma'ruf ni ajak kepada kebaikan, nahi mungkar ni cegah daripada keburukan. Ustaz tak perlu nahi mungkar, nanti dia akan diri sendiri akan nahi mungkar apa yang kemungkaran diri dia. Ustaz amar ma'ruf je. Macam mana awak pisahkan amar ma'ruf nahi mungkar ni? Jadi itu yang berlaku pada Rasulullah bila Rasulullah kata ini patung sembahan ini berhala bukan Tuhan, sembahlah Allah Ta'ala. Dikecam patungnya tu barulah naik berang lah. Fatajarra'u ala mubarazatihi bil adawati wa adha. Maka baginda ditentang dan disakiti oleh kaumnya kerana seruan itu. Washtadda 'alal muslimina al-bala'u fahajaru fi sanati 5 ila nahiyatin najashiyah. Kaum muslimin mendapat tekanan hebat, maka atas perintah Rasulullah pada tahun ke-5 dari kenabian baginda ataupun kerasulan baginda, mereka berhijrah ke wilayah pemerintahan Raja Najashi di Habsyah. Wa hadaba alaihi ammuhu Abu Talib fahabahu kullum minal qaumi wa tahama. Dan tampillah bapa saudara baginda Abu Talib untuk membela baginda hingga orang Quraisy tidak berani lagi mengganggu baginda. Abu Talib ni dia menyebelahi Rasulullah.
wa furida alaihi qiyamu ba'din minas sa'atil lailiyah, dan difardukan ke atas mereka beribadat pada sebahagian malam. Mula-mula sebahagian malam. Thumma nusikha biqaulihi ta'ala faqra'u ma tayassara minhu wa aqimus salah. Kemudian perintah itu dimansuhkan Allah dengan turunnya ayat faqra'u ma tayassara minhu wa aqimus salah. Wa furida alaihi rak'atani bil ghadati wa rak'atani bil ashiyah. Kemudian difardukan pula atasnya 2 rakaat di waktu pagi dan 2 rakaat di waktu petang. Thumma nusikha bi ijabis salawatil khamsi fi lailati masra. Kemudian perintah itu dimansuhkan pula dengan turunnya ayat yang mewajibkan solat 5 waktu sehari semalam pada malam baginda diisra'kan. Wa mata Abu Talibin fi nisfi Syawalin min 'ashiril bi'sati wa 'azumat bi mautihi raziyah. Bapa saudara baginda Abu Talib wafat pada pertengahan Syawal tahun ke-10 daripada kerasulan baginda, sehingga cukup berat penderitaan baginda atas kepergian bapa saudara baginda itu. Wa talathu Khadijatu ba'da 3 ayyamin wa shaddal bala'u 'alal muslimina wa thiqa urah. Dan diiringi pula kewafatan saudara baginda itu, bapa saudara baginda itu, oleh isteri baginda Khadijah 3 hari, ayyamin 3 hari. Allah 3 hari kemudian. Dengan demikian bertambah besarlah musibah dan kekejaman yang menimpa umat Islam kerananya. Habiskan habiskan lagunya je. Wa awqa'at Quraisyun bihi sallallahu alaihi wasallam kulla adhiyah. Dan semakin menjadi-jadi pula lah penganiayaan yang dilakukan oleh masyarakat Quraisy terhadap Rasulullah. Wa amma ta'ifa yad'u thaqifan falam yuhsinu bil ijabati kirah. Adapun kabilah Thaqif di negeri Taif tidak pula mahu menerima kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan baik. Sampai sini tuan-tuan, nama saya Isyak. Mudah-mudahan dapat kita menambahkan cintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pembacaan sirah baginda, insya-Allah. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قبل الله منكم.